Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak sambung lagi bab 8 tajuk unsur dan bahan, subtopik susunan elektron unsur. Okey, kita tengok susunan elektron unsur. Okey, kita dah tahu bahawa setiap unsur dalam jadual berkala unsur moden ni dia mempunyai nombor proton yang tersendiri. Okey, contohnya nombor proton bagi oksigen 8 dan nombor proton bagi magnesium ialah 12. Okay, bagi satu atom yang neutral ni maksudnya dia tidak mempunyai cas. Dia tidak bercas positif dan tidak bercas negatif. Dia tidak mempunyai cas. Jadi bagi satu atom yang neutral, bilangan proton dia sama dengan bilangan elektron. Okay, bagi satu atom yang neutral, bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Jadi macam mana elektron ni nak disusun di sekeliling nukleus? Yang paling tengah ni ini ialah nukleus. Jadi elektron ni kita nak susun di sekeliling nukleus ni lah. Jadi elektron ni disusun mengelilingi nukleus dalam petala elektron. Okay, jadi ini nukleus. Jadi yang dekat luar ni dipanggil sebagai petala elektron. Jadi elektron ni dia akan memenuhi petala terdekat dengan nukleus dahulu. Okay, ini nukleus, ini yang petala yang pertama ni yang paling dekat dengan nukleus. Jadi elektron ni dia akan isi dekat sini dululah. Okay, dia akan diisi di petala yang pertama ni dulu yang paling dekat dengan nukleus. Okay, elektron hanya dapat diisi dalam petala baharu apabila petala sebelumnya telah diisi. Okay, kalau petala yang pertama ni dah penuh diisi, barulah diisi di petala yang kedua. So, kalau yang kedua ni dah penuh, barulah diisi di petala yang ketiga. Okay, yang ini cara nak susun. Okay, untuk petala pertama ni hanya boleh diisi dengan 2 elektron sahaja. Kemudian petala yang kedua boleh diisi dengan 8 elektron. Dan petala yang ketiga boleh diisi dengan 18 elektron. Okay, tapi bagi atom-atom dengan nombor proton 1 hingga 20, okay, hanya 2 elektron diisi dalam petala yang pertama. Kemudian petala yang kedua boleh isi 8 elektron. Dan petala yang ketiga boleh diisi dengan 8 elektron juga. Okay. Jadi petala pertama 2, petala kedua 8, petala ketiga 8. Okay, contoh dia, kita tengok sulfur mempunyai nombor proton 16. Okay, 16 ni di antara yang inilah, di antara nombor proton 1 hingga 20. Jadi bila di antara nombor proton 1 hingga 20, maka susunan dia macam inilah 288. Jadi kita tengok macam mana dia nak susun. Sebab sulfur ni dia ada nombor proton dia 16. Jadi dia punya nombor elektron dia pun, bilangan elektron dia pun 16 jugalah. Sebabnya bagi suatu atom yang neutral, bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Jadi kalau proton 16, elektron juga 16. Jadi cara nak susun ialah, okay, ini nukleus paling tengah ni nukleus. Ini ialah petala yang pertama. Okay, petala yang pertama hanya boleh diisi dengan 2 elektron sahaja. Okay, kemudian dah penuh dah kat sini. Hanya 2 je boleh. Jadi kita sambung lagi. Isi pula di petala yang kedua. Okay, petala yang kedua ni boleh diisi dengan 8. Okay, kat sini 2, kat sini 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, petala pertama 2, petala kedua 8, jadi 2 tambah 8 dah 10. Dan baki dia lagi ada 6. Okay, sebab dia 16 kan. Jadi 2 tambah 8 dah 10, ada baki lagi 6. Jadi 6 lagi tu nak susun dekat mana? Sebab dah penuh dekat petala yang kedua. Maka dia diisi di petala yang ketiga. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadinya susunan elektron bagi atom sulfur ditulis sebagai 2.8.6. Okey, 2.8.6. Okey, petala pertama 2, petala kedua 8, petala ketiga 6. Jadi yang ini petala pertama 2, petala kedua 8, petala ketiga bakinya 6. Seterusnya kita tengok bagaimanakah cara pembentukan ion positif dan juga ion negatif.
Okey, kita tengok pembentukan ion positif dan ion negatif. Okay, awak dah belajar dah masa tingkatan 3 tentang pembentukan ion positif dan ion negatif. Okay, kebanyakan atom ni dia punya susunan elektronnya tak stabil. Okay, jadi disebabkan dia tak stabil, maka dia cenderung untuk membentuk susunan elektron yang stabil. Okay, macam mana dia nak membentuk susunan elektron yang stabil? Iaitu dengan cara atom neutral ni dia membentuk ion. Okey, dia membentuk ion melalui dua cara, iaitu yang pertama dengan dia menderma elektron pada petala terluarnya kepada atom lain, ataupun yang kedua dengan cara dia menerima elektron pada petala terluarnya daripada atom lain. Okey, sebabnya dia nak mencapai susunan elektron duplet ataupun oktet yang stabil. Okey, susunan elektron duplet atau susunan elektron oktet yang stabil. Okey, kemudian apabila atom ni dia menderma ataupun menerima elektron, maka dia akan menjadi zarah yang bercas. Okey, zarah yang bercas yang disebut sebagai ion. Jadi ada dua ion, iaitu ion positif dan juga ion negatif. Ion positif terbentuk kalau atom unsur logam ni dia derma elektron. Kemudian kalau ion negatif ni pula terbentuk apabila unsur bukan logam dia menerima elektron. Okey, jadi kalau dia derma, maka dia jadi ion positif. Kalau dia terima, dia jadi ion negatif. Kita tengok susunan elektron duplet. Susunan elektron duplet ni ialah susunan elektron yang stabil yang mempunyai dua elektron pada petala pertama. Okay, pada petala pertama ni dia ada dua. Dia ada satu saja petala dan pada petala dia ni dia ada dua elektron pada petala pertama. So ini dipanggil sebagai susunan elektron duplet. Kalau susunan elektron oktet ni pula, iaitu susunan elektron yang stabil, okay, yang mempunyai 8 elektron pada petala terluar. Okay, petala terluar dia ada 8 elektron. Jadi kalau ada 8, maka susunan elektronnya stabil dan dipanggil sebagai susunan elektron oktet. Okay, kita tengok contoh atom magnesium. Atom magnesium ni dia ada 12 elektron. Jadi bila dia 12 elektron, maka susunan elektron dia ialah 282. Jadi bagaimanakah atom ini dapat mencapai susunan elektron oktet yang stabil? Okay, jadi sama ada dia nak derma 2 elektron ataupun dia nak terima 6 elektron. Ini mana yang lebih mudah? Okay, mestilah yang lebih mudah ialah dia menderma 2 elektron. Sebabnya dia ada 2 elektron pada petala yang terakhir. Okay, pada petala yang ketiga ni dia ada 2 elektron. Jadi lebih mudah untuk dia derma daripada dia terima 6 elektron. Jadi kita dah tahu sebelum ni ion positif terbentuk apabila atom unsur logam. Okay, magnesium ni ialah logam. Apabila atom unsur logam dia menderma elektron. Jadi bila dia menderma elektron, maka dia akan membentuk ion positif. Jadi kita tengok atom magnesium ni pada petala paling luar ni dia ada 2 elektron. Jadi dia akan derma 2 elektron tadi. Bila atom magnesium ni dia derma 2 elektron pada petala paling luar, maka susunan elektron dia dah jadi macam ni. Okey, 2, 8. Yang petala paling luar tadi dah tak ada sebab dia dah dermakan. Jadi bila dah derma dia 2, maka dia akan jadi ion ni 2 positif. Okey, jadi atom magnesium ni tadi dia dah jadi ion magnesium yang bercas positif. Okey, sebab dia derma 2 elektron, maka 2 positif lah. Okey, contoh yang seterusnya ialah atom klorin. Okey, klorin ni dia bukan logam. So dia ada 17 elektron. Okey, klorin ada 17 elektron. Jadi tengok rajah 8.8 ni menunjukkan atom klorin yang mempunyai susunan elektron 287. Okey, petala pertama ada 2, petala kedua ada 8, petala ketiga ada 7. Okey, jadi atom ini dia menerima 1 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okay, sebab kat luar dia ada 7. Jadi kalau stabil dia 8 baru dia stabil. Okay, sebab ada 7 maka dia akan menerima 1 elektron daripada atom lain untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Jadi bila dia terima 1, sebab 7 tadi nak cukupkan 8, jadi dia terima 1. Bila terima 1 elektron, maka susunan elektron dia jadi macam ni. Okey, 2, 8, 8. Daripada tadi 2, 8, 7. Sebab dah terima 1 elektron pada petala luar dia ni daripada atom lain, maka dia dah jadi 2, 8, 8. Okey, 2, 8, 8.
Kemudian charge dia, disebabkan dia terima elektron, maka dia menjadi ion negatif. Maka charge dia negatif. Okay, sebab dia terima satu saja, maka negatif satu lah. Jadi atom ini akan cenderung untuk mencapai susunan elektron oktet, susunan elektron yang stabil dengan cara menderma atau menerima elektron daripada atom lain.